I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Ini adalah satu pengakuan Perdana Menteri, satu pengakuan Anwar Ibrahim sebagai pemimpin kerajaan perpaduan. Pengakuan ini adalah paling dinantikan seluruh penyokong PH, seluruh penyokong Barisan Nasional, dan terutamanya seluruh rakyat Malaysia. Kerana mungkin ada di luar sana yang tertanya-tanya, bagaimana dengan kerjasama di antara PH, BN, GPS, GRS di dalam menghadapi pilihan raya umum yang seterusnya. Adakah kerjasama akan diteruskan ataupun kerjasama di dalam kerajaan perpaduan akan terhenti sebelum PRU ke-16? Tuan-tuan, ada yang kata BN dan PH tidak mungkin akan dapat bersama. Tapi kita dapat lihat, sudah hampir 2 tahun kerajaan perpaduan dibentuk. Dan akhirnya kita dapat lihat, rupanya boleh. Rupanya boleh. Siapa yang kata tak boleh? Jadi saudara-saudara, terbaru Anwar dalam satu kenyataan yakin kerjasama kerajaan perpaduan diteruskan penggal seterusnya. Makna kata Anwar Ibrahim mahu teruskan kerjasama bersama dengan Barisan Nasional atau meneruskan legasi kerajaan perpaduan pada penggal yang seterusnya. Makna kata, adakah Anwar akan terus mahu menjadi Perdana Menteri? Nah, kalau begini, bolehlah ucapkan selamat tinggal kepada musuh politik Anwar yang cuba untuk menyerang Anwar, cuba untuk jatuhkan Anwar. Siapa makan cili, dialah terasa pedas. Mungkin Mahathir, mungkin Muhyiddin Hadi Awang. Perdana Menteri percaya formula semasa kerajaan perpaduan boleh mengekalkan popularitinya dan memenangi PRU seterusnya. Dia dilaporkan dalam sebuah wawancara sebagai berkata bahawa parti-parti yang membentuk pentadbiran persekutuan juga bercakap tentang melanjutkan kerjasama ke penggal parlimen akan datang. Buat masa ini, keadaan sudah reda. Stabil dari segi politik, saya fikir gabungan ini bekerja sama dan saya fikir akan terus bekerja sama selepas penggal ini. Jika kita bertegas dan konsisten dengan dasar kita, maka saya percaya kita akan diberi mandat untuk terus mentadbir, katanya, seperti dipetik portal berita FMT. Portal itu mengadakan temu bual eksklusif bersama Anwar di Pejabat Perdana Menteri. Tuan-tuan yang amat dihormati, berkaitan dengan ini, satu lagi kemenangan Anwar Ibrahim sekiranya kerjasama ini akan diteruskan. Tapi bagaimana pula dengan penerimaan BN, UMNO, dan parti di dalam PH bagi kerjasama seterusnya? Apa komen Anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Ini satu berita berkaitan dengan tempoh penjara Najib Razak berkemungkinan akan lebih lama lagi sekiranya beliau kalah di dalam beberapa kes mahkamah yang dihadapi beliau. Dan begitu juga beliau boleh dibebaskan sekiranya menang kes mahkamah ataupun mendapat pengampunan penuh. Tapi untuk mendapatkan pengampunan penuh bukanlah satu perkara yang amat mudah. Adakah seseorang pemimpin yang bernama ataupun bergelar Perdana Menteri
boleh untuk memperjuangkan kebebasan Najib Razak. Dengan Anwar Ibrahim yang menjadi Perdana Menteri, adakah beliau mempunyai kuasa untuk membebaskan Najib Razak ataupun sekurang-kurangnya memperjuangkan kebebasan Najib Razak? Dan seterusnya, kalau bukan Anwar yang menjadi Perdana Menteri yang memperjuangkan kebebasan Najib, bagaimana pula dengan pemimpin UMNO yang lain? Terutamanya Zahid Hamidi sebagai Presiden UMNO. Sekiranya Zahid jadi Perdana Menteri, adakah beliau boleh memperjuangkan kebebasan Najib dan boleh menjamin Najib akan dibebaskan? Satu tulisan daripada Syaburi Nusin bertarikh 1 November. Najib hanya boleh bebas melalui pengampunan, itu pun jika Zahid Hamidi duduk sebagai Perdana Menteri. Dengan Najib Razak kini perlu membela diri bagi 25 pertuduhan salah guna kuasa dan pengubahan wang haram dana 1MDB Rm 2.3 bilion. Sebagaimana diputuskan Mahkamah Tinggi, apa yang menunggu di hadapannya cuma satu, beliau bakal berada lebih lama lagi di penjara. Bagi sabitan bersalah dalam kes SRC, Najib telah dihukum penjara selama 12 tahun dan denda Rm 210 juta. Bagaimanapun, lembaga pengampunan mengurangkan hukuman penjara Najib daripada 12 kepada 6 tahun dan denda 210 kepada Rm 50 juta. Ini bermakna Najib akan dibebaskan pada 23 Ogos 2028. Bagi kes berkaitan dana 1MDB yang baru diputuskan, di mana beliau harus membela diri dan tarik perbicaraannya ditetapkan selama 97 hari bermula 2 Desember depan, Najib bakal berdepan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan denda sama ada 5 kali ganda nilai dana terbabit atau Rm 10.000 berdasarkan mana yang lebih tinggi jika disabitkan bersalah. Pada kebiasaannya, apabila seseorang tertuduh diarah membela diri kerana pihak pendakwa berjaya membuktikan wujud prima facie, harapan untuk didapati tidak bersalah di akhir perbicaraan adalah terlalu sukar. Kemungkinan untuk Najib berada lebih lama di penjara adalah sesuatu yang tidak boleh ditolak. Setelah didapati bersalah dan dipenjara dan sesudah melalui semua proses perundangan, satu-satunya cara untuk Najib mendapat pembebasan ialah melalui pengampunan. Tapi pengampunan sudah tentu tidak mudah, malah tidak mungkin untuk Najib perolehi jika kerajaan sedia ada tidak diubah. Anwar Ibrahim dibebaskan daripada penjara pada 2018 setelah PH berjaya menumbangkan BN, di mana Tun Mahathir yang menjadi PM ketika itu mengangkat pengampunan beliau untuk diperkenankan oleh Agong. Menuruti jejak Anwar, bermakna Najib hanya ada peluang untuk bebas jika UMNO berjaya mengetuai kerajaan dan Zahid Hamidi memegang jawatan Perdana Menteri. Dengan jawatan timbalan Perdana Menteri, Zahid Hamidi tidak cukup power untuk memperjuangkan dan membantu pembebasan Najib. Power sebenar untuk berbuat demikian hanya ada pada PM yang kemudian boleh membawanya kepada perkenan Agong. Jadi saudara-saudara, adakah dengan ini sepatutnya sebenarnya Zahid Hamidi mempunyai rancangan untuk menjadi Perdana Menteri, sama ada untuk bersama-sama di dalam kerajaan ataupun mungkin bersekutu dengan mana-mana parti yang lain agar beliau dipersetujui oleh pemimpin-pemimpin di bawahnya untuk mengangkat beliau jadi Perdana Menteri untuk menjalankan rancangan ini. Adakah perkara ini ada di dalam rancangan Zahid Hamidi ataupun tidak? Kita tidak tahu. Tuan-tuan dan puan, apa komen Anda?